Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab akhlak wa tasawuf. Hari ini kita akan sambung tajuk yang kita pelajari semalam, iaitu adabud dhiyafah, adab ketamuan. Adab ketamuan ni dia melibatkan ad-dhaif, tetamu, dan al-mudhif, tuan rumah. Boleh? Semalam kita telah pelajari tentang ta'rif ta'rif ad-dhiyafah. Lepas tu ad-dalilun nakli ala ad-dhiyafah. Lepas tu hukum ad-dhiyafah dalam Islam. Kemudian kita telah pelajari adabud dhaif. Kita telah pelajari adab tetamu. Hari ini kita akan sambung pula adabul mudhif, adab tuan rumah. Tuan rumah, bila tetamu datang ke rumah, dia ada adab dalam Islam yang perlu al-mudhif ni ataupun tuan rumah ni lakukan. Boleh? Yang pertama kita tengok min adabil mudhif, setengah daripada adab-adab tuan rumah. Tuan rumah. Pertama adabud da'wah, adab mengajak. Mengajak orang tu datang ke rumah. Yang pertama alif an ya'mida bida'watihi al-atqiya. An ya'mida ni maksudnya dia bertujuan. Ya'mida ni tujuan, bida'watihi ajakan dia tu, jemputan dia tu al-atqiya, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Boleh? Tujuan dakwah dia tu untuk orang-orang yang soleh. Maksudnya bila orang soleh ni, majlis-majlis dia tu majlis-majlis yang baik, yang ada rahmat, yang ada malaikat yang mendoakan. Bukan majlis-majlis orang-orang yang fasik. Boleh. Kalau majlis yang fasik ni maksudnya ada konsert ke, ada minuman keras ke, makanan haram. Tidak. An ya'mida bida'watihi al-atqiya. Tujuan jemputan dia tu al-atqiya, untuk orang-orang yang baik, orang soleh, orang baik lah. Seterusnya, yang ba ni dia dalam buku ustaz ni, tak pastilah buku awak macam mana, cuba tengok. Tapi ustaz punya buku ni dia salah. Dia tersalah cetak. Maksudnya dia kata la yakhruju illa biridha sahibil manzil ni, sepatutnya yang tu adab ad-dhaif, tetamu. Jadi kita tak nak yang tu. Boleh kita buang yang tu. Ustaz ambil yang ba ni ustaz ganti dengan la yad'u man ya'lam annahu yashqa al-ijabah. Tidak mengajak man ya'lamu, orang yang kita tahu, annahu yashqa al-ijabah, dia susah nak datang jemputan kita. Boleh? La yad'u, tidak mengajak, man ya'lamu, orang yang kita tahu, annahu yashqa al-ijabah, dia tu susah untuk terima jemputan kita. Boleh? Contoh awak kena tulis. Contohnya, kalau dia tu ada, dia ni jenis kerja, contoh kerja dia tu kerja malam. Siang, maksudnya dia kerja siang, malam baru dia free. Jadi dia tak boleh datang majlis kita, jadi tak perlulah kita jemput, nanti susah dia pula, susah hati dia pula. Ataupun dia ni anak ramai ke, contoh tak ada orang nak jaga. Kita tahu dah dia anak ramai, 10 orang anak dia, kita pergi ajak juga, susahlah dia, takkan nak datang semua kan. Boleh. Seterusnya adabu ihdarit ta'am, adab menghidang makanan, mendatangkan makanan, maksudnya menghidang makanan lah. Ni bagi tuan rumah ni al-mudhif. Al-mudhif ni adabu ihdarit ta'am, adab menghidang makanan. Alif ta'jilut ta'am, mensegerakan hidang makanan. Maksudnya bila tetamu datang rumah kita tu, kita sedia masa untuk dia. Jangan terlalu lama sangat, nanti tetamu tu jadi bosan lah duduk rumah kita. Kita kata tunggu sekejap nak masak, sejam kemudian baru kita datang balik, dia duduk termenung je, jadi boring lah dia kan. Jadi kena ta'jilut ta'am, mensegerakan hidang makanan. Kalau senang cerita, kita bagi tahu awal-awal lah dia. Kalau dia datang tu, bagi tahu awal, kita boleh masak awal. Maksudnya macam itulah. Seterusnya tartibul at'imah, menyusun makanan. Bitaqdimil fawaqih al-awalan, mendahulukan buah-buahan. Mendahulukan buah-buahan dahulu.
Bitaqdimil fawakih ni mendahulukan buah-buahan awalan. Yang pertama mendahulukan buah-buahan dulu. Maksudnya kalau kita hidang makanan, mula-mula sekali kita buat keluar buah dulu. Buah-buahan, buah apple ke, buah pisang ke, buah anggur ke, orange ke, kita hidang kat dia biar dia makan dulu. Bila dah selesai makan dia tu, baru kita hidang makan makanan lain, makan makanan yang lebih berat lah. Contoh nasi ke, mie ke apa ke, boleh. Seterusnya ayyuqaddima al-altafa alwani ta'am. Ni ayyuqaddima memulakan altafa alwan at-ta'am, paling lembut, warna paling lembut, warna makanan yang paling lembut. Macam mana tu? Memulakan yang paling lembut warna makanan tu. Makanan-makanan yang lembut lah ni kan. Apa tu? Contohnya kuih-kuih lah, betul tak? Mulakan dengan kuih dulu. Lepas kita buah-buahan tu, kuih-kuih lah ni. Kuih-kuih kan. Kuih-kuih, ikutlah kuih apa, apam ke apa ke. Boleh. Agar-agar ke contoh kan. Ataupun kita kata apa lagi. Jelly ke apa ke dulu. Jadi benda-benda macam tu. Sebelum kita hidang nasi. Last sekali hidang nasi. Boleh. Itulah. Adab menghidang makanan. Seterusnya lihat adabul insiraf. Adabul insiraf. Adabul insiraf ni adab bangkit, pergi balik. Maksudnya adab ni untuk mudif lah ni, tuan rumah. Tuan rumah ni adabul insiraf ni untuk tuan rumah, untuk berangkat. Maksudnya apabila mudif tu, mudif ni maksudnya tetamu nak balik. Apabila dhaif tetamu nak balik, mudif, kita sebagai mudif tuan rumah, kita ada adab dia budak. Adabul insiraf, adab untuk berangkat balik. Bukan kita balik, tetamu kita nak balik, kita pun kena ada adab juga. Ay yakhruja ma'ad dhaif, keluar bersama-sama dengan tetamu, ila babidar, ke pintu rumah. Maksudnya apabila tetamu kata, okey, saya rasa saya nak beransur dulu dah, sebab dah lama dah. Lepas tu dia ucap terima kasih kita. Jadi dia pun bangun. Bila dia bangun tu, kita bangun sekali dengan dia dan kita hantar dia ke pintu rumah kita. Bangun sekali dan hantar dia sampai ke depan muka pintu rumah kita. Lepas tu bila dia naik kereta, bye-bye, kita pun bye-bye sekali dengan dia. Tu adab dia tu. Adab insiraf. Adab pergi, berangkat tu. Untuk al-mudif, tuan rumah tu. Boleh? Seterusnya kita lihat pula ni fawaid. Fawaid adabud dhaif wal mudif. Isyrah fawaid adabud dhaif wal mudif. Jelaskan faedah-faedah adab ad-dhaif, tetamu, wal mudif, dan tuan rumah. Ada kelebihan dia ni, faedah dia ni. Ada kelebihan dia, faedah. Kalau kita ni sebagai tetamu dan juga sebagai dhaif, tetamu, ada juga al-mudif, tuan rumah, faedah dia kita dua-dua akan dapat. Tetamu dapat, tuan rumah pun dapat. Okey, seterusnya yang pertama, it'amut ta'am mufakkiratu lizunub. Menyediakan makanan. Ni bagi tuan rumah lah ni. It'amut ta'am, menyediakan makanan, mufakkiratu lizunub, menghapuskan dosa-dosa. Ni kelebihan dia. Orang yang hidang makanan kepada tetamu dia ni, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Alif ba, nilur ridwan minallah, mendapat keredaan daripada Allah. Yang ni dua-dua dapatlah. Tuan rumah dapat, tetamu dapat. Bila dia hubungkan silaturahim dengan bagi mengunjung saudara dia pula berlayan dengan baik, sama-sama dapatlah nilur ridwan, mendapat keredaan minallah, daripada Allah. Yang seterusnya, yang ketiga, jim, dalilu ala quwwati imanil mudif. Ni melayan tetamu ni di dalilun, menjadi bukti, ala quwwati imanil mudif, menjadi bukti ke atas kekuatan iman al-mudif, tuan rumah. Maksudnya tuan rumah ni bila dia layan baik, tu tanda dia seorang yang mempunyai iman yang kuat. Allah bagi tahu sebab akhlak dia baik.
akhlak dia baik ni, dia sanggup menerima tetamu, sanggup masak untuk dia. Kalau dia nak bermalam, dia sediakan tempat tinggal untuk tetamu dia. Jadi ni sebagai bukti dia ni orang yang kuat iman. Dia layan saudara dia dengan baik. Ni. Seterusnya, faedah seterusnya, hudurul mala'ah. Faedah adab ni. Adab dhaif dengan mudif ni. Hudurul malaikah. Malaikat tu hadir ma'al mudif. Bersama dengan tuan rumah. Maksudnya, bila tuan rumah tu melayan tetamu dia dengan baik, malaikat juga akan hadir. Malaikat hadir ni maksud malaikat hadir sekali dalam majlis tu. Dia ada dalam rumah tu dan dia akan bersama-sama dengan tuan rumah. Bersama-sama tuan rumah ni maksudnya mendoakan tuan rumah. Boleh tak? Mendoakan tuan rumah supaya Allah mengampunkan tuan rumah. Tu maksud hadir malaikat bersama dengan tuan rumah. Boleh? Itu saja untuk pembelajaran kita adabud diafah, adab ketamuan. Boleh? Adab ketamuan. Jadi pelajar sila buat nota lah daripada pelajaran kita sambungan ni. Yang hari ni adabul mudif, adab tuan rumah. Sebelum ni adabud dhaif, adab tetamu. Jadi buatkan nota. Boleh? Siapkan nota. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.